Apa maksud sama' dan basar? Apa yang dimaksudkan dengan sama' dan basar? Kebanyakan ulama-ulama Asy'ariyah terdahulu, apabila mereka bahaskan tentang sama' dan basar, mereka menggunakan istilah seperti mutahayyi'ah lidarki ma'arada laha. Ini kata Ar-Razi, bukan perkataan dia, dia nakalkan kepada ulama sebelum dia dalam Nihayatul Uqul. Sama' dan basar ini sifat readiness, kesiapsiagaan untuk menerima apa sahaja yang dibentangkan kepadanya. So sifat ini tak ada benda baru padanya lah, kesiapsiagaan. Demikian juga disebut oleh Ibnu Arafah menyebutkan sifatan musta'iddatan liidrakil masmu' wal mubsar inda wujudihima. Dua sifat yang merupakan kesiapsiagaan, bersedia untuk menerima masmu', perkara-perkara yang didengar, dan juga mubsar, perkara-perkara yang dilihat apabila yang didengar dan dilihat ini wujud. Demikian juga Al-Asbahani menggunakan perkataan tu'iddanil muttasif bihima. Sifat yang menyediakan zat yang disifatkan dengannya untuk menerima perkara stimulus ataupun yang didengar dan yang dilihat. So, persamaan antara tiga ta'rif ini adalah sama' dan basar. Mengikut ketiga-tiga ta'rif ini, dia adalah kesiapsiagaan, tahayyuk, readiness untuk menerima perkara yang baru, untuk menerima pendengaran dan juga penglihatan, perkara-perkara yang dilihat dan juga didengar. So mengikut ta'rif ini, kalau ikut ta'rif ni, artinya kalau isbatkan sama' dan basar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada masalah, tak ada sesuatu yang baru pun yang berlaku. Sebab sekadar bersedia untuk mendengar dan melihat. Apabila datang yang dilihat, mubsar dan juga masmu', melekat pada sifat itu, yang berubah adalah masmu' dan mubsar, bukan sifat. Secara terperinci, ulama Asy'ariyah berkhilaf tentang takluk sama' dan basar kepada tiga pendapat. Satu, sama' basar bertakluk dengan maujud. Nah, ini pendapat Imam Abdul Hasan Asy'ari dan kibar mutakallimin. Kemudian pendapat yang kedua, sama' basar bertakluk juga dengan perkara yang tiada. Tetapi maksud tiada di sini, tiada yang mungkin, yang bertakluk oleh ilmu Allah Ta'ala, lagi akan ada. Allah Ta'ala akan cipta. Ini pendapat yang banyak dicenderung oleh ulama mutaakhirin yang muafakat dengan pendapat sebahagian ahli sufi. Kemudian yang ketiga, sama' basar ni bertakluk kepada masmu'at dan mubsarat, benda yang didengar. Melihat apa? Melihat benda yang dilihat. Mendengar apa? Mendengar benda yang didengar. Ini pendapat Izzuddin Ibn Abdul Salam Al-Qarafi dan Imam Sa'duddin At-Taftazani, dan sebahagian ulama menyandarkan ini adalah pendapat daripada mazhab Maturidiyah. Ini referensinya dalam kitab Risalatun fi Ta'alluqati Sifatillahi Ta'ala, karangan Ahmad bin Mubarak As-Sijilmasi. Nah, Ustaz Faiz sebut tadi, sebab saya nak sebut selepas ni, apa implikasi daripada tiga perbezaan pandangan ini. Baik. Implikasinya, ketiga-tiga pandangan ini bagi pandangan yang mengatakan boleh untuk didengar dan dilihat perkara yang belum wujud lagi. Belum wujud pun boleh dengar dan boleh lihat. Mereka mengatakan bahawa nazzalal mustaqbalal muhaqqaqil wuqu' manzilatal madi. Kita berinteraksi dengan perkara-perkara yang akan datang, akan berlaku di masa akan datang, sebagaimana berinteraksi dengan perkara-perkara yang telah lalu. So, perkara yang belum berlaku lagi, anggaplah ia sebagaimana ia telah pun berlaku. Maka dalam erti kata itu, mengikut pandangan ini, bolehlah dicerap pendengaran, perkara yang didengar dan perkara yang dilihat sebelum keterjadian dia. Boleh juga. Disebut oleh Ibnu Arafah, tengok Ibnu Arafah. Orang tanya kepada Ibnu Arafah, quotation yang kedua, ar-ru'yah la tata'allaq bil ma'dum. Macam mana nak lihat benda yang tak wujud? Benda tu belum wujud, nak lihat macam mana? Kata Ibnu Arafah, al-ilm yata'allaq bil ma'dum mutlaq. Ilmu boleh berkaitan dengan perkara yang belum wujud ataupun tidak ada secara mutlak. War-ru'yah tata'allaq bil ma'dum ala taqdir wujudihi. Sedangkan ru'yah, penglihatan, berkaitan dengan ma'dum, perkara yang tidak wujud, dengan sangkaan kewujudannya, atas sangkaan bahawa seolah-olah ia wujud. Jadi ini pandangan sebahagian ulama yang mengatakan bahawa boleh juga dicerap benda-benda yang didengar dan dilihat sebelum kewujudannya. Tentu kena ambil masa sikit sebab lepas ni saya akan ceritakan benda yang penting. As-Sijilmasi menyebutkan dalam Risalah fi Ta'alluqat, apabila dia ditanya tentang soalan, kalau sama' dan basar
berkaitan dengan alam, sedangkan alam ni dahulunya tak wujud. Macam mana sifat sama' dan basar Allah boleh berkaitan dengan alam? Ada ulama' yang menjawab begini. Ada di kalangan mereka yang menjawab, ta'alluquhuma biwujudil alam qadim. Keterkaitan sifat sama' dan basar dengan alam ni qadim. Maksudnya apa? Dulu. Wa in ta'akhkhara wujudul muta'allaq anhuma. Meskipun stimulus datang kemudian. Apa maksud perkataan Sijil Masih? Pertalian antara sifat Allah dan juga alam ini berlaku dahulu. Walaupun alam ini dicipta kemudian, tidak ada masalah. Boleh sahaja. Artinya apa? Dengar dulu, alam datang kemudian. Bukan pada ketika itu. Ataupun lihat dahulu, alam datang kemudian. Kemudian As-Sijil Masih menjawab di bawah, wa hadha la yatamasha illa 'ala al-qawl alladhi yujawwiz ta'alluquhuma bil ma'dum. Pandangan ni tak boleh diterima, melainkan mengikut orang-orang yang mengatakan bahawa boleh berlaku pendengaran dan penglihatan terhadap perkara-perkara yang belum wujud lagi. Kalau begitu boleh. Dengar dahulu, lihat dahulu, kemudian baru datang benda yang dilihat dan juga benda yang didengar. Boleh kalau bagi orang yang berpegang bahawa boleh dengar untuk perkara yang belum wujud. Tapi bagi sesiapa yang berpegang dengan pandangan sebaliknya, yang hanya boleh didengar hanya yang boleh dilihat dan didengar hanyalah perkara-perkara yang wujud sahaja, katanya falaisa wasfan nafsiyan lahuma ala ma sayati. Ini bukanlah wasfan nafsiyan, bukanlah sifat nafsi. Kalaulah bagi orang yang pegang pandangan bahawa tak boleh lihat dan tak boleh dengar melainkan setelah wujudnya perkara yang dilihat dan didengar. Kata As-Sijil Masih di sini, ia bukan ta'alluq yang bersifat nafsi, bukan sesuatu yang betul-betul berlaku. Nafsi merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sekadar i'tibari. Nanti kita akan bahaskan lebih panjang dalam bab ini. Baik. Pada zaman dahulu ni maksud saya sebelum Ar-Razi, ulama Asy'ariyah apabila mereka bahaskan bab ini, apa yang mereka sebut? Mereka menggunakan perkataan bahawa boleh sahaja dengar sebelum kewujudan sesuatu. Ini Al-Ghazali sebut dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad. Orang tanya kepada Al-Ghazali, orang tanya kepada dia, in kana sam'uhu wa basaruhu hadithain kana muhillan lil hawadith wa huwa muhal. Kalaulah pendengaran dan penglihatan Allah ini baharu, artinya telah berlaku sesuatu yang baharu kepada Allah, itu mustahil. Dengar betul-betul kata Al-Ghazali. Orang tanya Al-Ghazali, kalaulah Allah dengar dan lihat ini baharu, selepas makhluk wujud baru dengar dan lihat, artinya telah berlaku sesuatu yang baharu pada zat Allah. Wa in kana qadimain, kalaulah qadim dahulu, macam mana Allah boleh dengar sesuatu yang belum wujud? So orang tanya kepada Al-Ghazali, Allah dengar dan lihat benda-benda yang baru ni, ini merujuk kepada benda baru, bukan sifat Allah dan juga zat Allah. Baru ke lama? Kalau Allah baru dengar sekarang apa yang berlaku ni, artinya berlaku sesuatu yang baru pada Allah. Kalau Allah telah dengar sejak sedia kala dahulu lagi, artinya benda-benda yang wujud ni pun telah wujud sejak sedia kala. How to solve? Kata Al-Ghazali, penyelesaian dia adalah sama seperti ilmu. Ilmu boleh ada sebelum wujudnya sesuatu benda, ketika wujudnya sesuatu benda, selepas hancurnya sesuatu benda. Demikian juga sama' dan basar boleh wujud sebelum adanya benda yang didengar, ketika adanya benda yang didengar, dan selepas adanya benda yang didengar. Jawapan siapa? Al-Ghazali. Bukan saya kata, Al-Ghazali. Seterusnya, Al-Amidi ditanyakan soalan yang sama dalam Abkar Al-Afham. Apabila ditanya, baru ke lama sifat Allah sama' basar ni? Baru jadi sekarang ke dah jadi dulu? Kata Al-Amidi, bal qadim. Benda-benda baru ni, ini merujuk kepada perkara yang didengar yang baharu. Kata Al-Amidi, ini qadim, telah berlaku sejak sedia kala. Orang tanya kepada dia, kalau begitu, perkara yang didengar dan dilihat tu pun dah ada sejak sedia kala juga ke? Kata Al-Amidi, tidak. Fa inna ta'alluqal idrak bil mudrakat ala nahwi ta'alluqil ilmi bil ma'lum. Sebagaimana ilmu bersangkutan dengan maklumat, demikian juga idrak, cerapan bersangkutan dengan perkara yang dicerap. Boleh cerap dulu, kemudian baru datang benda yang dicerap. Ini kata siapa? Ini kata Al-Amidi.